Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Prihatin. Selamat datang ke pembentangan kami pada hari ini yang bertajuk Amalan Komunikasi dalam Organisasi Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kuala Lumpur. Pusat Gerakan Operasi ataupun PGO adalah nadi kepada JBPM. Ia menerima panggilan kecemasan, mengurus suatu insiden kecemasan, mengarahkan keluaran pasukan tindakan kecemasan dan seterusnya, menyediakan maklumat serta bantuan kepada pasukan tindakan kecemasan di lapangan. Komunikasi ialah satu tindakan memberi, menerima dan bertukar maklumat, idea dan pendapat supaya mesej dapat difahami sepenuhnya oleh kedua pihak dan tertumpu kepada perkongsian kefahaman. Organisasi merupakan sebuah bentuk perikatan atau pertubuhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalinkan kerjasama bagi mencapai suatu tujuan, iaitu bagi mencapai objektif organisasi secara bersama di dalam sebuah ikatan yang formal. Komunikasi dalam organisasi menjadi penting untuk mewujudkan pemahaman bersama mengenai maklumat yang disampaikan antara satu sama yang lain dan ia dapat mewujudkan kepuasan bagi mereka yang melakukannya. Mesej terbahagi kepada tiga, iaitu mesej lisan, mesej bukan lisan dan mesej yang ringkas. Mesej lisan ialah penggunaan suara dan kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan diri. Sebagai contoh, ketua kepada pasukan bomba yang sedang bergegas dari balai bomba menuju ke tempat kejadian kecemasan akan sentiasa berkomunikasi dengan PGO melalui radio untuk melaporkan situasi ataupun untuk mendapatkan maklumat. Mesej bukan lisan ialah penghantaran mesej atau isyarat melalui cara bukan lisan. Contohnya, setelah menerima panggilan kecemasan, PGO akan mengarahkan pasukan balai bomba yang terlibat untuk keluar menghadiri kecemasan tersebut. Arahan tersebut disampaikan melalui satu sistem khas digital. Mesej yang ketiga ialah mesej harus ringkas. Mesej ringkas ialah mesej yang mudah difahami, seperti PGO mengamalkan penghantaran mesej kecemasan secara ringkas dan padat kepada pasukan balai bomba agar pasukan balai bomba segera keluar menghadiri kecemasan tersebut. Perkara yang penting dalam mesej ringkas tersebut merangkumi nama pemanggil, alamat kecemasan dan jenis kecemasan. Yang kedua, penyampaian maklumat. Penyampaian maklumat perlu tepat dan sesuai agar tahap sesuatu kecemasan dapat dikurangkan. Sebagai contoh, PGO perlulah mengambil maklumat kecemasan yang tepat dan sahih daripada pemanggil dan seterusnya menyalurkan maklumat kecemasan tersebut kepada balai bomba terlibat. Yang ketiga, persekitaran yang kondusif. Mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk menjalankan proses komunikasi dengan cara yang berkesan. PGO Kuala Lumpur memiliki persekitaran yang kondusif di mana ia mempunyai kemudahan, fasiliti dan peralatan teknologi tinggi bagi menguruskan hal-hal kecemasan, bukan sahaja kecemasan kecil, bahkan juga kecemasan berskala besar. Dan yang terakhir sekali, saluran komunikasi. Terdapat pelbagai saluran komunikasi untuk menyalurkan maklumat kecemasan yang ada di dalam PGO, iaitu melalui panggilan telefon, fax, email, sistem radio dan juga sistem MERS 999. Kesan amalan komunikasi organisasi terhadap pencapaian organisasi Pusat Gerakan dan Operasi JBPM. Mesej yang jelas untuk pekerja. Mesej yang jelas di antara pemanggil, PGO dan balai bomba akan memberi impak positif kerana pihak balai bomba akan dapat bertindak menangani kecemasan dengan cepat dan lancar. Idea dan inovasi. Komunikasi membawa kepada idea dan inovasi baru. Anggota PGO sentiasa menentukan perhatian untuk membuat penambahbaikan dan peluang inovasi bagi meningkatkan prestasi dan pencapaian organisasi. Kerja berpasukan yang kuat dan mencapai matlamat.
kes kecemasan akan dapat dikendalikan dengan mudah dan lancar dengan kerja berpasukan. Antara cadangan meningkatkan amalan komunikasi organisasi, pusat gerakan dan operasi JBPM. Pertamanya adalah penggunaan ayat yang selesa didengar. Ayat yang digunakan perlulah lembut, mudah difahami serta lunak didengar supaya dapat melembutkan hati pendengar dan bertindak selari dengan mesej yang disampaikan. Keduanya adalah kebijaksanaan penyampaian mesej. Harus berkomunikasi dengan baik dan bersedia mendengar, membantah, menginspirasi keyakinan, bersikap meyakini dan tidak mudah melenting. Ketiganya adalah persekitaran organisasi yang ceria. Boleh mempengaruhi keberkesanan maklumat yang ingin disampaikan. Yang terakhir adalah mendedahkan pekerja kepada pengurusan konflik organisasi melalui bengkel dan seminar. Menghantar semua staf untuk menghadiri kursus pengurusan konflik agar dapat menyelesaikan apa-apa konflik yang boleh menjejaskan tugasan kecemasan. Hasil kajian kami menunjukkan bahawa pembinaan komunikasi organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam organisasi Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur. Di samping itu, penemuan kami menunjukkan bahawa maklumat, ciri-ciri mesej, struktur komunikasi, persekitaran dan konteks dapat memberi inspirasi kepada kepuasan kerja pekerja dalam organisasi ini. Apabila ketua jabatan dalam organisasi mempunyai aliran maklumat yang berkualiti tinggi, iklim komunikasi, ciri-ciri mesej, struktur komunikasi, ikatan kumpulan dan saling menghormati, dia mungkin berjaya memupuk dan mengembangkan kepuasan kerja pekerjanya.